Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mesra bersama dengan Cikgu Syaimah dalam segmen Cakna Tata Bahasa. Assalamualaikum, hai. Lama tidak bersua. Apa kabar semua? Sibukkah buat kerja kursus? Cikgu harap pelajar semester 2 hari ini lebih kuatkan semangat sebab badai kerja kursus telah bermula. Hari ini untuk video Cikgu Shima tidak banyak, tidak panjang sebab ini ialah segmen Cakna Tata Bahasa. Sebenarnya Cikgu bercadang untuk sepanjang Ramadan ni Cikgu cuba keluarkan video yang kalau boleh singkat sahaja supaya pelajar dapat ilmu lah berkaitan tentang tata bahasa ini. Okey, jangan lupa subscribe di channel Cikgu Norshima. Okey, baiklah. Untuk itu, Cikgu hari ini ingin mengemukakan soalan iaitu uji Cakna Tata Bahasa 1. Soalan ini masih lagi bidang morfologi. Ingat soalan ini. Soalan tu ialah soalan yang mengemukakan berkaitan bidang morfologi. Okey, soalannya ialah Roman 1 kata tunggal, Roman 2 akronim, Roman 3 kata kerja, Roman 4 kata nama, Roman 5 awalan dan kata dasar, Roman 6 apitan dan campur kata dasar. Cikgu ulang, Roman 5 awalan campur kata dasar, Roman 6 apitan dan campur kata dasar. Soalan 1 berdasarkan istilah 1 hingga 4. Yang menjadi sebahagian dari aspek kajian bidang morfologi. Berikan definisi morfologi. Ini mukadimah sahaja ni. Soalannya ialah berikan definisi morfologi. Kemudian soalan 2, berikan satu contoh perkataan yang menepati Roman 5. Lihat betul-betul Roman 5 iaitu awalan campur kata dasar. Kalau pelajar cuai, mungkin pelajar memberikan Roman yang lain pula. Okey, kita tengok jawapannya. Inilah jawapan uji Cakna Tata Bahasa tadilah. 1. Soalan tadi berikan definisi morfologi. Jawapan yang sepatutnya ditulis oleh pelajar ialah morfologi ialah bidang tata bahasa yang mengkaji struktur kata, bentuk kata dan golongan kata. Ingat 3 inilah. Struktur, bentuk, golongan. Struktur, bentuk, golongan kata. Okey, jadi bila morfologi ni kita bercerita pasal kata. Okey, pasal kata. Morfem dan kata tidak boleh lari. Tetapi untuk definisi morfologi, ingat tu bidang tata bahasa yang mengkaji struktur kata, bentuk kata dan golongan kata. Baik, soalan kedua, berikan satu contoh perkataan yang menepati Roman 5. Roman 5 itu ialah awalan campur kata dasar. Okay, di sini ada banyak pilihan jawapan yang dikemukakan. Okay, ini 1 tadi kan. Berikan definisi morfologi. Ini 2. Okay. Cara menjawab tidak perlu dalam bentuk ayat. Tidak perlu panjang-panjang. Tidak perlu salin. Contoh awalan campur kata dasar tidak perlu. Pelajar terus sahaja menulis jawapan. Jadi di sini ada banyak pilihan tetapi arahan soalan ialah 1. Jadi pelajar berikan 1. Jangan 2, jangan 3. Jangan buang masa. Jadi pelajar boleh memberikan jawapan bermain. Ialah awalan, main, campur kata dasar jadi bermain. Contoh lain, di ialah awalan, beri ialah kata dasar, diberi. Mem ialah awalan, baca ialah kata dasar, membaca. Supra ialah awalan, segmental ialah kata dasar. Pra ialah awalan, kata ialah kata dasar. Jadi ada banyak pilihan di sini, pilih 1. Kadangkala ada juga pelajar yang memberikan jawapan imbuhan yang berawalan campur kata majmuk. Contohnya mengenal pasti. Mengenal pasti. Mengenal. Ialah awalan manakala kenal pasti kata majmuk. Perkataan. Kemudian ada juga jawapan pelajar awalan campur kata ganda berlari-lari. Ialah awalan, lari-lari ialah kata ganda. Awalan dan kata akar contohnya ialah awalan pe, kata akar ialah tani, petani.
petapa. Jawapan ini boleh diterima. Tetapi kalau jawapan yang salah, memperalat, ini sudah ada awalannya sampai, ini bukan awalan. Sebab apa? Awalan di sini kalau kita lihat dia ada 2, memper. Ataupun ada pelajar memberikan jawapan memperluaskan. Memperluaskan ini sudah jadi apitan. Yang diminta di sini ialah awalan campur kata dasar. Jadi ingat, pelajar tidak dibenarkan menjawab dalam bentuk ayat. Okey, seterusnya kita lihat pula soalan ini. Okey, kita pelajar sebenarnya sudah belajar tentang jenis morfem. Ini imbas kembali saja. Asas morfem ada berapa? Morfem ada 2. Morfem bebas, morfem terikat. Morfem terikat ada berapa jenis? Morfem terikat satuan, morfem terikat terbahagi, morfem terikat kompleks. Selalu formula mau menghafal nih, morfem terikat satuan, satu saja morfem dia. Awalan, sisipan, akhiran. Awalan, sisipan, akhiran. Kalau morfem terikat terbagi, ingat ini tiga, terbagi. Manakala morfem terikat kompleks yang kadang-kadang dia punya morfem terikat, dia punya morfem lebih daripada 2. Okey, kita lihat soalan. Uji cakna tata bahasa seterusnya ialah tentang jenis morfem terikat. Berikan jenis morfem terikat bagi X dan Y. Ini X dan Y. Okey, yang ini kompleks. Jadi pelajar sepatutnya sudah tahu bahwa ini ialah morfem terikat satuan. Morfem terikat terbahagi. Morfem terikat kompleks. Berikan satu contoh morfem terikat bagi X. Kita tengok cara jawapan. Okey, jawapan bagi bahagian ini morfem X ialah morfem terikat satuan. Cara jawab begini sahaja, tiada ayat. Morfem Y, morfem terikat terbahagi. Okey. Manakala soalan B meminta berikan satu contoh. Beri satu contoh, jangan beri contoh lebih. Jangan buang masa. Arahan satu, berilah satu. Contoh morfem terikat X ialah ber. Cikgu di sini beri pilihan. Okay, kalau pelajar pilih ber. Kalau pelajar memilih ter, pilih salah satu. Rujuk arahan soalan. Jika minta satu, tulis satu contoh morfem sahaja. Okey, jelaskan? Okey, kelas cikgu sampai di sini sahaja. Semoga kita akan bertemu lagi bentuk soalan yang lain. Nanti cikgu kongsikan pula bentuk soalan lain kita bincangkan dan cikgu terus bagi contoh jawapan. Okey, selamat berpuasa. Selamat melaksanakan kerja kursus Bahasa Melayu semester 2. Cepat-cepat siapkan kerja kursus semester 2. Kerana apa? Kita tidak mahu pelajar terbeban dengan tugasan yang diberikan. Kerana kita pelajar juga perlu belajar. Apatah lagi nanti sebulan ini ada PDPR. Lagi-lagi dahsyat belajar dalam talian. Oleh itu, jangan lupa untuk subscribe dan melihat video berkaitan tentang contoh soalan dan cara menjawab soalan yang mudah-mudah sahaja, tidak banyak. Okey, jangan lupa mengikuti segmen Cakna Tata Bahasa bersama dengan Cikgu Shima. Okey, baiklah. Dan jangan lupa tahu, jumpa video yang seterusnya.